illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Allah Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah. Okey. Cantik, gambar cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam. Khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu at-taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuk. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم يا الله نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan Taha wa Yasin, dengan keberkatan surah Ali Imran, dengan kemuliaan bulan Rajab Mudhar, dengan keberkatan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Allahumma ya Allah ya Hannan ya Manan, dengan keberkatan para aulia illahi salihin, khususan para aulia illahi salihin, sahibul farah, tuan punya haul Sayyidi Salih al-Ja'fari, kepada Sayyidi Ahmad bin Idris, kepada Sayyidi Ahmad ibn Badawi, kepada Sayyidi Ibn Atha'illahi Sakandari, kepada Imam Abdul Abbas Al-Mursi, kepada Imam Abdul Hasan Syadili, kepada Imam Yaqut Al-Arsh, kepada Imam Makinuddin Al-Asmar, kepada Al-Imam Syarafuddin Al-Busiri, kepada Imam Syafi'i, kepada Sayyidul Imam, kepada Al-Imam Sayyidina Al-Husain Abi Abdullah bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Amiddana بمددهم وأنوارهم ونفحاتهم بحق القرآن العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan apa khabar yang berada di tanah Malaya, Tasik Malaya, dan juga semualah yang kawan-kawan kami yang kini berada di bumi Ardu Kinanah, bumi Anbiya, bumi Aulia, bumi Asfiya, bumi Ulama. Ya, semua yang bersama pagi ni, Abang Ajib kita, Abang Zul, Abang Azhar, Abang Nib, Abang Fazli, dan Tuan Haji Abang Syarif kita, dan juga Kak Kam, Kak Nur Aini Osman, Kak Nursiah, dan Puan Nana. Ya, jadi alhamdulillah pagi ni pagi terakhirlah kami di Kairah ni, insya-Allah. Ya, dan insya-Allah subuh esok sahabat-sahabat yang 10 orang ni akan subuh di airport Kairah, manakala saya insya-Allah akan subuh di sini. Lepas Jumaat baru saya bertolak terus ke apa saya sebut tadi, Tanah Abang, bukan, ke Tasik Malaya, insya-Allah. Ya, jadi pagi ni setengah jam kita akan manfaatkan. Ya, kami akan cuba membincangkan silibus kita, iaitu silibus surah Ali Imran berdasarkan catatan Prof Al-Arif Billah
Sayyidi Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Pagi ni kita ambil ayat 86, 87, 88, 89, 90, 91, 6 ayat. Bunyi dia macam panjang tetapi dia punya perbahasan kaitan dia sangat berkait dan dia tidaklah mengambil waktu yang lama. InsyaAllah saya katakan tadi kita cuba selesaikan dalam setengah jam insyaAllah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita baca ayat. Bermula ayat 86. InsyaAllah 86, 91. Kalau anak-anak kita exam hari ni, semalam ke bila, 86, 91 ni dia beza markah Jidan dengan Mumtaz. InsyaAllah berkat markah 91 ni anak-anak yang khidmat kami lah khususnya. Semua Mumtaz, semua berjaya dengan cemerlang. Paling rendah pun 86 ni ke cemerlang lagi dalam second class lah, first class. Tapi Jidan insyaAllah. Ya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi 6 ayat ni kan kita tengok tuan-tuan, secara umum tajuk yang diberikan oleh Prof Wahbah ialah 3 kluster orang kafir. Kan, macam mana tahap kesungguhan mereka mencari hidayah, menempuh jalan kebenaran. Ada yang murtad, balik kepada agama asal, ada yang memang terus rosak, terus sesat, dan ada juga yang kembali ke sinar kepada cahaya Islam. Ada 3 jenis lah. Jadi untuk lebih memahami, jom kita tengok dulu sababun nuzul. Masing-masing cari muka surat sendirilah. Ya, kita punya bos muka surat dia duduk Al-Azharul Syarif, dia tak sebut kitab kat kantor buat kitab. Mungkin Kak Limah boleh bantu, ataupun yang lain-lain yang ada di Malaysia boleh bantu untuk tentukan halaman berapalah, iaitu dengan sababun nuzul. Tuan-tuan, kita tengok macam mana, apakah latar belakang penurunan ayat 86. Iaitu ayat yang kita baca tadi, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang telah kufur selepas mereka beriman. Mereka tengok Nabi depan biji mata dia, wa syahidu anna ar-rasul haq. Dia tahu Nabi tu bukan scam, bukan pembohong dah. Nabi itu betul-betul al-amin. Kan? Semua akhlak istimewa, special, semua ada dekat Nabi SAW. Dia dah test Nabi, dia dah uji Nabi, Nabi betul. Tapi mereka tetap tak menerima. Pelbagai al-bayinat, bukti, mukjizat, tanda dah ditunjukkan, tapi doge juga. Sebab tu Allah sebut dalam ayat 86 ni, Allah tidak sesekali memberi petunjuk kepada orang yang zalim.
Jadi kita kalau susah nak beramal tu, katanya kita zalim dah tu. Kan susah nak sedekah, susah nak berzikir, payah nak selawat. Katanya ada nilai-nilai kezaliman pada diri kita. Payah kita nak ke tempat yang baik. Tu maknanya kita ni dalam masih dalam kluster orang yang zalim. Allah tak bagi pimpin kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini ada seorang lelaki Ansar, tuan-tuan, telah masuk Islam. Okey. Kemudian malangnya dia murtad. Katanya kita kena faham, isu murtad ni bukan zaman kita. Bukan zaman di Singapura dulu, keluarga Natrah. Bukan cerita saya di PD dulu, sekolah rendah. Saya ingat lagi ada kakak tu sekolah di Seremban. Tahu-tahu masa gerakan kristianisasi agak kuat masa tu, gelombang daripada Sabah, maka didapati dalam tudung kakak tu dari salib. Jadi maknanya cerita murtad ni bukanlah zaman kita, kan? Cerita ni dah berlaku banyak lama. Zaman Nabi SAW dah ada orang murtad, orang yang mu'allaf, yang balik murtad pun ada. Tuan-tuan sekalian, banyak cerita dia. Kemudian si Ansar ini, bangsa Ansar ni, dia menyesal. Maka dia kata, engkau pergi jumpa Nabi SAW. Agak-agak aku ni ada ruang taubat tak? Tuan-tuan, maka turun ayat ini. Maknanya kalau dia bersungguh-sungguh ingin mengikut jalan Islam, fa innallaha ghafurur rahim, Allah pasti mengampunkan, Allah masih mengasihani, mengampunkan dosa si Ansar ni. Maka beliau masuk Islam, kembali kepada Islam, tuan-tuan, ya, setelah murtad tadilah. Baik, ada riwayat kedua pula daripada dalam kitab Imam Abdul Razak, daripada Sayyidina Mujahid dan Imam Musaddad radhiyallahu anhum, iaitu Haris bin Suwaid nama dia, tuan-tuan. Ketika sahabat masuk Islam, dia pun join sekali, ya, tuan-tuan, tapi lepas tu murtad. Nampak tak? Kes-kes murtad pun banyak juga ni zaman Nabi SAW. Dia, tuan-tuan, balik kepada kaum dia, dia cerita, aku dah tak mau ikut dah Muhammad ni, susahlah Islam ni, tu tak boleh, ni haram, gitulah, tuan-tuan. Maka Quran terus respon kepada si Sayyidina Haris bin Suwaid ni, tuan, macam mana kau nak dapat petunjuk, sedangkan Nabi tu betul, bukti dah dikemukakan, ya. Maka, tuan-tuan, di situlah ada orang kampung Haris ini, dia bacakan ayat ini kepada Haris. Kau jangan buat pasal agama ni, jangan main-main, jangan nak murtad-murtad. Dibacakan ayat itu, maka, tuan-tuan, ya, Haris pun dengar ayat Quran. Dia kata, wallahi, Arab, tuan-tuan, walaupun dia Kristian di sini, walaupun dia apa pun, dia sama je. Assalamualaikum pun sama, bersumpah pun sama, perangai pun sama, perangai yang Islam, yang tak Islam pun sama. Ada yang jenis sama, uniform memang sama, jubah kan, yang pakai cap yang sama. Susah kita nak beza, tuan-tuan, Kristian dengan Muslim di sini. Okey, tapi pada ayat ni, tuan-tuan, maknanya dia tahu, kata si Haris ni, dia tahu, aku tahu Quran tu betul, Muhammad tu lebih betul daripada Quran. Katanya Nabi Muhammad ni buat benda yang kebenaran, dan pencipta Nabi Muhammad dan Tuhan yang menurunkan Quran, Tuhan yang Esa ni lagi betul. Dan jadi dia fikir logik, tuan, maka Allah bagi dia hidayah, ya, kembali kepada Islam. Bahkan kualiti Islam Haris bin Suwaid ni semakin baik, semakin tekun, semakin menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, tuan, iaitu cerita tentang Yahudi. Yahudi ni kita tahulah, dia ketika diberikan khabaran tentang kelahiran Nabi SAW, tuan-tuan, mereka tahu tentang Nabi. Komplit cerita dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan, tuan-tuan, orang yang menolak tawassul ini tersasar kerana Yahudi, tuan-tuan, dia nak pergi perang, dia akan sebut, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman itu nanti, bagi kami menang. Dia menang dengan berkat Nabi SAW. Dia orang dulu, mungkin 1000 tahun, 500 tahun sebelum kebangkitan Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad ni ada, akan lahir, dia dah tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dia nilai tawassul. Tuan-tuan, dia lawan orang kafir sebab dia ahli kitab, kan, dia orang menang. Tuan-tuan, tapi masalah Nabi dah lahir, kita tahu dia ada dua bani, kan, Bani Ismail dengan Bani Ishaq, dua-dua anak Nabi Ibrahim, kan. Dia orang nak Bani Ishaq, dia cek rumah-rumah pagi Maulid itu, 12 Rabiul Awal tu, rumah kau ada baby tak? Dia dengar ada budak menangis, siapa anak lelaki perempuan, siapa? Dia akan cek, dia nak pastikan itu daripada Bani Ishaq, iaitu kabel Israel lah, Yahudi lah. Tapi Allah tak pilih Bani Israel, Allah pilih Bani Ismail, Bani Arab, kalangan Arab. Maka sebab itu mereka terus bermusuhan dengan Islam, benci Nabi SAW. Maka ayat berikut itu mengatakan,
orang yang benci dengan Nabi, benci dengan agama Allah, maka mereka beroleh apa? Laknat. Laknat daripada siapa? Allah, malaikat dan seluruh manusia akan melaknat orang yang membenci, anti, tuan-tuan, buat perangai tentang agama Islam yang suci ini. Maka ayat ini turun pada ahli kitab, tak kisah kau Yahudi ke Nasrani. Tuan-tuan, saya teringat ramai sebenarnya padri-padri di sini masuk Islam, tapi dia orang macam ada MOU, dia tak boleh nyatakan keislaman dia. Kan kalau dia nak masuk Islam pun dia susah lah, sebab mungkin ada ugutan jugalah. Kan saya tengok ada ramai padri-padri mereka ni, kalau tuan-tuan tengok kan, dia punya raman itu macam raman hantu sikit lah. Kolab tuan-tuan, dengan sorban dia besar, dengan jambang dia, dengan salib tuan-tuan, besar tempayatnya. Tak tahu macam ni dia bawa salib besar. Kan itu tuan-tuan kita tengok. Tapi sebenarnya ramai kalangan padri ni dah tahu benda, dia orang kaji Quran, kaji kitab kan, dia tahu benda tu benar. Cuma kalau masuk Islam pun mereka tak boleh nampakkan sampai nanti habis pula tutup gereja, nanti semua masuk Islam kan. Itu antara polisi dia orang lah, SOP kalau nak masuk Islam. Baik tuan-tuan, jadi mereka tahu Islam itu betul, Nabi itu betul tuan-tuan. Dan kita sebut tadi, wa kanu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka istiftah, nak menang, nak dapat kejayaan, sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dia tawasul Nabi Muhammad, dia menang. Dia tahu tuan-tuan benda itu terbukti. Tapi kerana akhirnya Nabi itu bangkit bukan kroni mereka, bukan nasab mereka, maka mereka benci, anti, dengki dengan Islam tuan-tuan. Maka ayat ini juga menegur perangai buruk orang Yahudi tuan-tuan yang berdendam. Maka kata Syekh Wahbah untuk mentarjih, Azhar ni tuan, dia specialnya ialah tarjih. Apa tarjih? Kalau penalti tu tarjih lah tu, dalam bola penalti tu dipanggil tuan-tuan tarjih. Maknanya tarjih ni ialah kita student diberi pilihan oleh lecturer, dia kata kau pilih mazhab apa yang kau rasa sesuai dalam isu ini. Contohkan isu memindahkan anggota si mati, ambil dia punya buah pinggang tu kan. Maka Prof dalam soalan tu kata, apakah pandangan anda sendiri? Tarjih. Sebenarnya kita tak ada pandangan pun, kita mesti ikut pandangan dia. Kalau lawan cakap dia memang habis, kau gagal lah kan. Jadi buat dia lebih alim daripada kita. Kalau dia kata tarjih tuan-tuan, maknanya kita memilih pandangan yang paling kuat. Pandangan yang paling kuat. Maka kata Syekh Wahbah di sini, pandangan yang kuat ialah tidak ada masalah untuk kita meriwayatkan tadi beberapa pandangan, beberapa riwayat, semuanya boleh kita pakai kerana dia mempunyai maksud dan motif yang sama. Islam tu benar, Nabi itu benar, jangan lawan Nabi, jangan membuat masalah tuan-tuan. Dan kesimpulannya di sini yang disebutkan oleh Prof Wahbah, ada 3 jenis orang kafir. 1, dia menyesal, kan, dia taubat dengan taubat yang sadiqah, kita sebut taubat nasuha, kan. Maka tuan-tuan, ini yang Allah terima, iaitu illal ladzina tabu, mereka yang bertaubat. Ini yang paling bagus, bertaubat. Jenis yang kedua ialah tuan, taubat macam kita lah, macam mengangkat ayam sama belacan ke apa tu, masa podeh tu buti kejap malah kan, tu sambung balik makan. Begitulah. Ada jenis tuan-tuan tak serius, dia betul dia maksiat balik, betul dia menyesal balik. Ni lawamah lah kan. Ni jenis yang kedua tuan, taubat tapi tak fokus, tak nasuha lah. Yang jenis ini Allah sebut lan tuqbala taubatum, taubat mereka tak diterima kerana mereka masih dalam kluster kapi, kluster berhala. Begitu. Yang ketiga tuan-tuan, langsung tak ada hati nak bertaubat. Ini lagi jahanam lah kan. Yang ketiga ni memang reject, ini mati kapi terus. Hidup kapi, mati kapi tuan-tuan. Baik, kita teruskan dengan huraian ringkasan at-tafsir bagi ayat 86. Okey. Wahai Yahudi, Nasrani, orang kafir, macam mana kau nak dapat petunjuk? Allah dah bagi kau sumber cahaya petunjuk daripada Nabi-Nabi, daripada kitab-kitab. Kan kau bukan tak tengok Nabi tu, bukan tak kena. Kan, tapi kau pandang Nabi tu apa? Yatim piatu. Kan, staff Sayyidah Khadijah. Kan, dia pandang Nabi macam tu tuan-tuan. Jadi dia tak dapat petunjuk. Syekh Saleh Ja'fari dalam tuan-tuan, dalam Aqmar Nuraniyah dia, dalam Maulid Ja'fari, dia kata kalau iblis tu nampak cahaya Nabi Muhammad pada dahi Nabi Adam, dialah orang pertama yang akan sujud pada Nabi Adam. Tapi iblis terhijab, dia nampak Adam tanah, aku api.
apa barang api nak sujud pada tanah. Kan? Dia tak nampak yang pada Nabi Adam itu ada cahaya nur Nabi Muhammad SAW berturun kepada Nabi Allah Idris, kepada Nabi Allah Syith. Ketika dibakar Nabi Ibrahim tak terbakar kerana ada nur Nabi Muhammad SAW. Kan? Tak tenggelam kapal Nabi Nuh kerana ada cahaya Nabi pada dahi Nabi Allah Nuh AS. Berpindah cahaya itu daripada satu generasi kepada satu Nabi kepada satu Nabi, barulah turun kepada datuk moyang Nabi Abdul Muttalib. Abdullah paling handsome. Kan ada akak dekat Makkah tu terus jumpa Bandullah, kahwin jom kata dia. Handsome, baik, satu halang kan, memang cahaya Nabi tu ada ke ayah dia lah. Ada pada muka Sayyidina Abdullah, handsome tuan-tuan. Maka kata Sayyidina Abdullah, dan dah tunang dengan Aminah. Tak apa Bandullah, kita buat PM tepi pun boleh. Maknanya kalau kerja haram pun tak apa. Sebab aku baca atuk-atuk di biara, di mana-mana tempat ibadat Yahudi Nasrani kata, daripada engkau ni nanti ada benih Nabi akhir zaman. Engkau bagi aku yang kandung anak itu. Aku nak memiliki kemegahan yang paling hebat, kemuncak kemegahan. Aku dapat lahirkan Nabi itu, kata akak ni. Kata, engkau ni gila kau apa kan. Jadi Sayyidina Abdullah tak nak lah buat benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Maknanya point dia ialah cahaya Nabi tu ada, atuk moyang tu ada, semua pada dia berpindah-pindah sehinggalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia orang tahu Nabi tu memang betul. Kan benar tuan-tuan. Ya, dia tahu kitab-kitab dulu pun sebut, maka mereka sengaja menjauhi hidayah. Tuan-tuan, mereka saja mengganggu perjalanan dakwah Nabi SAW ketika apa yang disebut oleh Imam Al-Baydawi di sini tuan. Maka kalau kita ni tak sudi nak benda baik kan, jomlah buat benda baik. Bosi kubu kan. Jomlah buat benda baik, duit banyak-banyak simpan buat apa, pergi mosi. Kan? Benda baik lah kira kan. Pergi ziarah makom, jumpa student kan, tuan-tuan kan, benda baik. Pergi hall, benda baik lah kan. Kita buat dia, malah lah dia nak main golf, malah lah dia nak pergi buat benda lain. Kalau benda baik, okey lah semua kan. Tapi kalau kita buat sebaliknya, kita tak nak pengajian banyak, kelas banyak, tapi kita memilih untuk tidak hadir. Tak sudi lah maknanya kan. Tempat ada istimewa, masjid kita ada program, tapi kita memilih untuk tidak mengambil jalan hidayah tersebut. Maka tuan-tuan, kita tergolong dalam kumpulan yang rugi. Maka tak mustahil kita terus berada dalam kelam, dalam kegelapan kerana kita menolak hidayah tersebut. Ya. Dan Allah tak akan bantu bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Maka kita akan doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak mau jadi zalim. Kita menzalimi diri kita. Kan maknanya Allah bagi umur lagi 2024. Allah bagi umur Rejab ni. Rejab. Ini berapa Rejab dah? Ini berapa Rejab? Kita masuk dulu. Ahad 1 kot. 1 Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ini Khamis kan? Ada 5 Rejab. Yang kemuncak hul malam ni insya-Allah. Tuan-tuan tengok live lah. Kemuncak hul Ja'fari 5 Rejab tuan-tuan. Rejab ini juga bulan yang istimewa. Ya, ada cerita Rejab ni tuan-tuan. Saya terbaca semalam dalam satu tulisan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, dikatakan Syiatiyah yang share semalam. Ya, disebut bahawa Allahu Akbar. Kalau adalah saya jumpa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rejab ni maknanya kita tahu dibahaskan oleh ulama, antaranya Imam namanya pun Ibnu Rajab Al-Hambali. Tuan-tuan, memang bulan yang istimewa lah. Ya, bulan yang kita perlu jadi pemurah. Bulan yang kita dah mula sesi latihan puasa. Balik ni puasa lah. Saya tuan-tuan punyalah, mungkin yang tengok ni kan, punyalah saya nak selesaikan ceramah depan tuanku baru ni. Saya nazar. Tuan-tuan kan, bukan sonang-sonang ni nak ceramah depan Duli yang Maha Mulia. Aku tersasul cakap, kata apa aku sobotkan, aku baik kelakar tak jadi, mampu aku kan. Takut tuan-tuan. Saya masa tu di umrah. Jadi saya pun hantar WhatsApp, Syekh apa ni, dia orang minta ceramah lah untuk tausiah maulid hari keputeraan tuanku. Sudah. Apa nak buat ni? Nak lagi masuk gua ke, belalang, cepat mana belalang, tempat mana ayah nak menyuruh bunyi kita, sebenarnya takut tuan-tuan. Kan, takut. Tapi itu mungkin kesenambungan cakap saya dengan budak-budak ni baru ni, di rumah Negeri 9. Dia akan sampai masa kita mesti kono juga. Peluang tu dia akan bagi kepada kita.
kita tak minta. Kan, jadi satu kemuliaan lah, satu penghormatan lah pada kita kan, cakap depan tuanku kan. Jadi satu kemuliaan dan kita tak minta. Jadi saya apa yang dalam kepala lah, sebab kita tak boleh buat kitab, tak boleh buat nota. Saya kalau mengajar, saya buat kitab. Ceramah pun mesti ada kitab. Saya minta rehal ke kan. Jadi saya ada, sampai saya joling-joling tu. Jadi saya menjoling tu, saya ada point. Saya ada kesinambungan ayat, cerita. Tapi kerana syarat tausiah depan tuanku ni, dia tak boleh ada stand, tak boleh ada benda yang menghalang. Saya dengan tuanku mesti direct. Tak ada benda sebatang tiang ko, apa nama, restroom apa benda tu, tak boleh ada. Jadi kita pun, ni betul-betul baik dan terlupa point ni kan. Walaupun dia bagi setengah jam, 25 minit. Tapi kita mesti betul-betul lah, fakta tu kena bagi yang paling padu lah tuan-tuan. Saya tak ada apa, saya kata saya tawassul dengan Syekh Soleh. Dan saya pun tuan-tuan nazar puasa sehari ni, tak buat lagi ni. Benda-benda macam ni saya nazar cakap kan. Saya nazar puasa, samalah saya punya PhD pun saya nazar puasa hari putih, 3 hari lah. Dan kan ingatkan balik cerita Rejab tadi, semalam kita di Iskandaria. So on the way nak masuk ke Maqam dah. So telah makan ikan di Pekalang Balak semalam. Lepas tu pergi melontar beg semua. Masuk ke situ ada satu sahabat, tuan-tuan orang berdasar lah, WhatsApp, Syekh, saya kena kerja dekat satu tempat ni, tak tahu pula ada kuil, kata. Saya tahu benda ni tak boleh. Tapi baca fatwa Syekh Qaradawi, kalau terpaksa, dia kata boleh. Syekh tolong doakan. Dia bagi jawapan. Dia kata jangan, saya tak ada bagi jawapan. Bagi saya tawassul dengan maqam Imam Busiri. Belum habis kita keluar masjid Imam Busiri, tuan-tuan, dia kata, Syekh terima kasih Syekh, dah settle. Bos suruh pergi kerja tempat lain. Alhamdulillah. Dan ini tawassul kan, berkat para awliya. Kadang-kadang benda tu memang on the spot Allah bagi, tuan-tuan. Jadi kita yakin perkara itu insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan, itu cerita Rejab. Saya pun tak jumpa poin dia tadi, mana yang saya simpan. Kita kembali tuan-tuan, tak apa. Qala, maknanya pada ayat 86 tadi itu, jangan jadi orang yang berpaling daripada kebaikan dan kebenaran. Peluang depan mata, ambil. Makna yang sempit, ambil. Kan? Bekalan kita nanti. Jadi kalau kita menolak kebaikan, petunjuk, keberkatan, maka orang itu akan mengundang kemurkaan Allah. Dia jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah ni kita sebut apa? Orang yang tak dapat rahmat ni kita sebut apa? Orang yang dapat laknat. Kita laknat. Jangan buat kerja, laknat ni setan. Malaikat pun menyampahkan kita. Malaikat minta izin dengan Allah, aku nak terbalikkan dengan satu kopak je, habis terlongkop kita semua dunia ni kan. Malaikat pun benci kepada orang yang menolak hidayah, tuan-tuan. Ya, dan juga tuan-tuan, seluruh makhluk yang soleh juga tidak berkenan dengan tuan-tuan perkara-perkara kemungkaran, kekufuran yang berlaku, tuan-tuan. Termasuklah sebahagian daripada manusia ni mengambil makhluk sebagai Tuhan. Kita tak kata Nabi Muhammad Tuhan. Kita semalam pergi maqam Makinuddin Asmar, tak ada kata dia ni yang mustajabkan doa, tak. Kita tak minta kat dia. Kita tak minta kat Syekh Soleh. Itu hakikat yang Wahabi gagal faham tu. Kan, kita minta bukan pada maqam Nabi tu, bukan minta. Kita minta kepada Allah, tapi dengan kemuliaan kekasih-kekasih Allah. Itu maknanya. Allah syukur. Nama dia orang ni laku di sisi Allah. Nama kita tak laku. Kita ni leko, malas, lalai, cukup lengkap package kita ni. Tapi mereka tu dekat dengan Tuhan. Orang yang kuat puasa, rajin zikir kan, ahli tahajud dan seumpama pejuang Islam. Jadi mereka tu dekat dengan Allah, selayaknya kita boleh tawassul dengan mereka, tuan-tuan. Ya, maka orang yang menolak kebaikan hatta mensyirikkan Allah, kan, melakukan kezaliman yang paling besar apa dia? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kekal ke dalam neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, masa tu tak dapat nak nolong dah. Tak ada kroni, tak ada kronu dah masa tu dah. Tak ada syafaat-syafaat dah. Kau duduk diam-diam dalam neraka, kau nak meraung, kau nak apa tu, kau punya pasal. Itu ayat 88. Kan, Qala 89, tetapi Allah memberikan pengecualian, istisna. Di Mesir ni kan, istisna ni macam ni tau. Kalau tuan-tuan tanya, Dik, tahun apa Dik? Kamu tahun apa? Tahun 2. Okay, contohlah dia tahun 2 kan. Tahun 2 tu dia ada istilah, tuan-tuan, tahun 2 piau. Yang kedua dipanggil tahun 2 i'adah, mengulang. Yang ketiga tahun 2 istisna, tahun mengulang kali kedua. Kalau dia mengulang kali kedua tak lepas lagi, fail, buang.
dia perlu pindah kepada fakulti yang lain. Kalau dia nak stay sinilah, tadi dia usuluddin, dia kena pindah kepada syariah. Contoh begitu. Ini namanya istisna. Istisna tu mengulang kali kedua. Dan ini tuan-tuan uniknya Azhar lah, masya-Allah. Baik tuan-tuan, Allah beri pengecualian kepada siapa? Taibun, orang yang bertaubat. Jadi confirm tuan-tuan, taubat kita Allah terima. Taubat si kafir pun Allah terima. Ni taubat kita yang Islam ni Allah terima tuan-tuan. Ya. Dan kita pun menyesal kan. Kita pun memperbaiki hati kita, amalan kita, upgrade sikit lah amalan kan. Perbaiki nilai tambah. Allah terima tuan-tuan amalan kita. Tuan-tuan, ini jenis ada orang kafir yang masuk Islam. Ada orang Islam yang tadi dia penyamun, Imam Fudail bin Iyad penyamun. Tuan-tuan akhirnya jadi syekh tarikat. Banyak tuan-tuan, ada juga Sayyidina Ibrahim bin Adham, orang istana yang juga leka dan lalai berburu, tapi akhirnya kembali kepada kebenaran. Ini jenis-jenis orang yang macam kita lah. Asal zaman jahiliah tu tak tahu kan, main bedal semua. Sekarang Alhamdulillah dah ada sikit panduan. Kita istiqamah tuan-tuan. Ini jenis yang kedua, Allah terima tuan-tuan. Ya, kalau dia bertaubat, Allah terima. Tapi tuan-tuan, termasuk juga ada sekelompok ahli kitab yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi di tahun Nabi itu memang power, hebat. Kita tawasul dengan Nabi Muhammad, menang. Tapi tuan Nabi lahir, dia lawan dengan Nabi. Bertambah-tambah pula anti dia, kebencian dia dengan Nabi SAW. Ganggu sahabat, bunuh sahabat. Dia tuan-tuan, seksa Sayyidina Bilal, seksa sahabat-sahabat yang miskin hamba ni tuan. Jenis macam ni tak dapat nak nolong dah. Ini memang jenis sesat barat. Ini jenis memang tak mau mengambil kebaikan tuan-tuan dan kebenaran. Maka ayat ini menunjukkan kepada bahawa tahap kekufuran ni dia berbeza. Maqam dia. Ada lagi jahat, ada lagi jahanam. 6 jahanam semua, 6 semua dah. Macam-macam perangai. Begitu juga iman kan. Iman kita pun berbeza. Maqam kita tak sama ni dah. 11 orang. 11. Naik ke terbang yang sama. Tapi maqam tak sama. Kan? Tu beza tu sebenarnya seperti mana kekufuran itu berbeza. Ada tahap dia. Keimanan juga berbeza. Saya dah sebut dulu. Siapa yang ingat tolong jawab dalam 65 orang ni, dalam live ni. Ya, saya dah sebut dulu bahawa untuk ahli syurga dipanggil darajat. Soalan saya ialah untuk ahli neraka disebut apa? Ahli syurga darjat dia berbeza-beza. Kau syurga ke-7. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk syurga kan. 7 ke 6 kita tak kira lah. Jadi servis tukang hantar air pun tak ada hal. Tukang susun selipar pun okey. Yang penting syurga. Tuan-tuan kan. Itu wildanun mukhalladun. Anak-anak kita yang mati sebelum balik, itu memang dia servis yang itulah. Kan tuan-tuan InsyaAllah. Jadi untuk ahli syurga kita panggil darajat. Untuk ahli neraka, cepatnya jawab. Masya Allah, Fatimah Harun. Darakat. Okey, Alhamdulillah. Itu beza dia. Darajat, syurga. Darakat, neraka. Neraka lagi bawah, lagi hancur jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfal. Dark. Sebab tu sebut darakat. Paling bawah, paling panih. Semua panih. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak nak dah kan. Tak sanggup kita dah. Kan, minta Allah pelihara kita. Tapi tuan, itu istilah yang ulama gunakan, darajat dalam Quran untuk syurga, darakat untuk ahli neraka, tuan-tuan Jadi itu tahap. Dan ingat, iman kita ni bertambah dan boleh berkurang. Masa pergi hul dia bertambah lah. Maka pergi shopping dia kurang lah kejap. Kan semayang tambah, tak semayang kurang. Itu standard. Kan? Tapi janganlah terus berudum sampai hilang pula iman kita. Hilang pula akhirat. Tak nak lah macam tu kan. Dia, tuan-tuan, hari ni macam orang tarikat. Tuan, nama tarikat. Memanglah. Kadang-kadang kita rajin. Semua kita baca. Mana dia buat sini. Aku tak apa. Memang masa rajin. Masa malam ke laut. Sampai. Apa tak baca tuan kan. Itu dia. Cabaran. Cabaran tuan-tuan memang iman kita. Tapi itu tidak menyebabkan kita kata. Tak nak ambil tarikat dah. Tak. Kita masuk je tarikat. Masuk. Bukanlah suka-suka. Tak. Tapi maknanya kita cubalah mana yang boleh. Kan dia tak adalah kata kau tak baca kau kena panah putih, tak ada. Dan tarikat dia tak ada macam tu, kecuali kita biadab dengan syekh, kecuali kalau kita mencabar wali, itu cerita lain. Tapi kalau kat bermalas-malas ni kan standard lah, maknanya malas lomau. Tapi sekali-sekala kena hontak lah juga kan, kena marah lah sikit. Terimalah, tua ke muda kena marah tu nasib lah. Itu tuan-tuan standard. Kita beramal ni ada masa pasang surut dia lah.
Tapi kalau surut memanjang tuan-tuan, nanti kita panggil campak ala Sungai Nil nanti. Ya. Biarlah dia surut sekejap tapi pasang balik kan sekali-sekala kita ni ada masa kita tak ada mood. Itu biasa tuan-tuan, jangan cakap. Saya ni pun 2 kali 5 lah kan. Ada masa saya malas nak buat satu benda pun tak jadi. Ada waktu begitu kan. Tapi jangan lama-lama. Sejam 2 lepas tu monong-monong sikit, buat aktiviti yang menghilangkan kita punya boring, kita balik kepada istiqamah kita insya-Allah tuan-tuan. Okey, selesai. Dan ayat 90 pula bercerita tentang taubat kan. Taubat ni jalan untuk tazkiyah, penyucian. Tuan-tuan, taharah. Zakat kan suci, menyucikan harta. Tuan-tuan, menyucikan hati. Maka kita mesti taubat, istighfar, tolong hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Tolong baca istighfar tiap-tiap hari, paling-paling pun lepas solat kan, baca. Hafalkan kalau boleh istighfar kabir, hafalkan tuan-tuan, jadikan amalan kita tuan-tuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ayat 91 yang terakhir untuk pagi ini, Allah menyebut ada jenis kumpulan kafir yang memang anti-Islam, geng-geng Zionis ni tuan-tuan, geng-geng yang memang merancang untuk menjatuhkan kita. Maka mereka memang kekal dalam kekufuran, mereka ni tak akan diringankan azab mereka nanti di hari kiamat. Tak ada siapa yang boleh menolong mereka nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit kesimpulan tuan-tuan sekalian, maka telah kita sebutkan tadi, iaitu geng yang nak taubat ni ada 3. Satu memang tak nak taubat langsung, jenis anti-Islam. Yang kedua, dia balik kepada Islam setelah murtad. Yang ketiga tuan-tuan, dia memang ada keinsafan dan walaupun terlanjur, tersilap, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang At-Tawwabun tuan-tuan. Dan kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mati kupu, mati kafir. Mati murtad ni tuan-tuan, dia bukan mesti kita mati sebab sembah salib dah. Dia ada kes-kes yang berlaku, selalu saya sebut Ibnu Saqar kan. Dia zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mati tuan-tuan dalam keadaan yang hina. Kan, cerita tentang Sayyidina, siapa dulu antara 10 yang dijamin syurga. Ada minggu lepas di Somban, di TTDI kita ada cerita dulu. Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Dia 10 yang dijamin syurga. Maknanya geng kluster Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali lah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan, dia orang soleh, wali besar, sahabat kan. Saya dah sebut kaedah sahabat itu tuan-tuan, sebesar-besar wali dia tak akan capai maqam serendah-rendah sahabat Nabi, tak boleh lawan. Sebab sahabat tu dia tengok muka Nabi. Kan dia hidup zaman Nabi, walaupun dia tak hafal hadis, walaupun dia tak hafal Quran, dia dah syurga lah. Sahabat Nabi tu beza dengan kita kan. Sahabat tu dia punya infak satu cupak tuan-tuan, tak sama dengan infak kita satu gunung Uhud. Itu sahabat yang kita tak boleh buat main. Sebab tu Syekh Syarafuddin sebut ni, ini Sayyidina Husain kunci. Anak kunci Mesir ni Sayyidina Husain. Syekh Saleh punya kecintaan, kerinduan kepada Sayyidina Husain tuan, walaupun kita dah tengok baru ni di Azhar, Ruwaq Magharibah, tempat Syekh suluk dalam Masjid Azhar, dekat seberang jalan ni kan. Dan dia orang bawa apa, jalan bawah tanah tu, panggil apa, terowong tu kan. Ikut sejarah ada pula Syekh Saleh jumpa Nabi SAW di situ di terowong. Syekh Saleh jumpa Nabi SAW juga di kiblat pertama Al-Azhar. Mihrab yang awal, bukan yang depan tu tambahan. Yang kita sembahyang tu tambahan, dia yang masuk je tuan-tuan, lepas ruang terbuka tu, masuk dia dalam masjid, dalam ruang dewan solat. Itu yang pertama tu. Itu juga kata pengalaman Sayyidi Saleh. Kalau kita cerita ke orang yang tak percaya ni, dia akan kata kita mengarut lah kan. Tapi kita yakin tuan-tuan, bertemu Nabi SAW secara yaqazah ni berlaku kepada para awliya ilahi salihin. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, Sayyidina Husain, dan kita dah jumpa juga ziarah Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis tentang kelebihan berwuduk. Sayyidina Uqbah bin Amir. Jadi sahabat ni tuan, kita tak boleh kata Syekh Saleh lebih tinggi daripada sahabat. Tak boleh. Tu ayat tu salah tu. Sayyidina Ahmad Badawi lebih tinggi daripada Sayyidina Uqbah. Tak boleh. Saya dah bagi kaedah tadi, setinggi-tinggi wali, dia tak akan capai serendah-rendah sahabat. Walaupun sahabat tuan-tuan, ada jenis yang masa cenekir, dia ada yang Nuaiman, pelawak zaman itu yang mabuk. Tapi Nabi kata dia ni ahli syurga. Jadi sahabat ni kita jangan baik hal lah dengan diorang. Memang mereka mulia, termasuk para awliya illahi salihin, para ulama. Jadi kita letakkan mereka kedudukan yang Quran dan hadis letakkan mereka tuan-tuan. Ya, maka sebab itu orang kafir ni Allah tak terima amalan mereka.
tuan-tuan, dan begitulah nanti di hari kiamat kita mengharapkan syafaat Quran, apatah lagi asasnya syafaat Nabi SAW, syafaat orang soleh, orang alim. Dia tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Allah tahan dia, bawa murid-murid kau masuk sekali. Kan ada kota dia. Orang abid, ahli ibadah, dia masuk seorang je. Kau ahli zikir, kau baca husun, kau baca aurat, kau baca selawat, masuk syurga. Silakan, masuk seorang. Tapi orang alim, tuan-tuan, Syekh Saleh Ja'fari, Syed Ahmad bin Idris, semua ulama-ulama, tuan, Allah tahan dulu. Bawa murid kau sekali. Kita pun menumpang lah sekali. Amalan tak ada. Hati pun tak apa baik benar kan. Tapi kita menumpang, tuan, dengan keberkatan, kemuliaan para awliya salihin, tuan-tuan. Sehingga amalan orang kafir ini penutup dia hadis, tuan-tuan, daripada Sayyidina Abdullah bin Jun'an radhiyallahu anhu. Ada orang tanya Nabi SAW, ada si kafir ni punyalah baik layan tetamu, baik dengan jiran, mendekakan hamba, bagi orang makan. Ada manfaat tak amalan dia tu? Kata Nabi, tak. Tak ada manfaat. Kerana ketika itu semua orang kafir akan membuka mulut dia pada hari kiamat. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Kenapa aku tak beriman dulu? Tapi tuan-tuan, masa dah berakhir, dah berlaku kiamat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita kekal istiqamah dalam keimanan, dalam kebenaran, dalam amalan. Dan insya-Allah saya cuba untuk sambung sesi berapa Yang ni berapa ni? Yang ni 2-3 ke? Ya, 2-3. InsyaAllah 24 kita akan beraksi di Tasikmalaya. Bukan kat Tasik tu, dalam bilik hotel juga lah. Ini kita akan habiskan juzuk 3. Minggu satu lagi kita akan masuk juzuk 4 kepada studio TTDI. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngam habis.